Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tacha Wang Sang Hao. Hao kuat nak? Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, sahabat saya, tadi saudara Saiful Yazan yang akan bertanding sebagai wakil Pakatan Harapan di Parlimen Sungai Besar, Exco Kerajaan Negeri Selangor, YB Zawawi, Saudara Azhar, Ketua Cabang Keadilan di Sungai Besar, sahabat-sahabat daripada DAP, daripada Amanah, uncle aunty yang datang malam ini. Saya ni kali kedua sampai ke Sungai Besar dalam tempoh dua minggu, saudara. Dua-dua kali saya datang ke Sungai Besar, dua-dua kali saya kena berceramah depan pusat gerakan BN. Tak ada tempat lain kan nak letak. Jamal ada kat dalam ke? Jamal. Sebab itu tempat lain mengundi susah macam mana pun tak apa. Sungai Besar, kalau Jamal yang pakai tuala tu menang, you semua tukar pergi duduk sahabat berenam lah lepas ni. Malu, malu. Jadi sebab itu, kita tahu bahawa Sungai Besar, insyaAllah ada peluang yang besar untuk kita menang dalam pilihan raya kali ini. Sungai Besar berada dalam keadaan yang baik. Kita ada dalam 10 hari lagi. Kalau kita tumpu betul-betul, kalau yang Melayu keluar, yang Cina keluar, yang India keluar, kita akan berjaya tambah kerusi Sungai Besar untuk Pakatan Harapan bentuk kerajaan seminggu daripada sekarang di Putrajaya. Bagi yang menonton dekat luar, malam ini yang hadir dia tak sama macam banyak tempat yang lain. Selalunya kalau tempat yang lain, kalau yang hadir tu orang Cina, banyak Cina. Ada yang Melayu, banyak Melayu. Di Sungai Besar dia sama banyak. Melayu pun banyak, sama banyak dengan Cina yang hadir. Jadi saya nak cakap benda yang pelik sikit lah, tapi kena cakap juga. Sebab dalam pilihan raya kali ini, mana-mana saya pergi, daripada Perak ke Kuantan ke Johor ke semalam, Melaka, Negeri Sembilan, dekat Pandan pun, selalunya kalau yang Melayu ni, Melayu atas pagar, dia akan tanya satu soalan saja. YB, saya memang tak nak dah UMNO. Saya tak percaya kat PN. Bersatu ni khianat, PAS ni pun kita tak boleh percaya. Sekejap dia kawan dengan UMNO, sekejap dia kawan dengan Bersatu. Pengundi atas pagar Melayu akan tanya berkali-kali. Kami nak sokong Pakatan Harapan. Tapi orang kata, kalau undi Pakatan Harapan, nanti China akan rampas kuasa dekat negara ini. Tadi saya kat Pandan 2 kali lah. Petang pun saya ada program. Malam pun sebelum saya sampai kat sini pun ada program. Pandan tu bukan Sungai Besar. Pandan tu betul-betul tengah Kuala Lumpur bersempadan dengan KLCC kat sebelah. Sepatutnya kita ingat orang bandar tak tanya soalan macam itu. Tapi orang bandar pun tanya juga. Sebab itu malam ini dekat Sungai Besar, bila kita ada pengundi-pengundi yang Cina, pengundi-pengundi Melayu yang menonton dekat luar, saya nak tumpu satu benda je. Jamal pun saya tak nak sentuh sangat malam ini. Saya nak tumpu satu benda je, soal Melayu takut dengan Cina,
soal Cina ni kenapa? Macam mana kita nak selesaikan masalah itu supaya dalam keadaan semua Melayu, Cina, India ni dah nak tolak barisan nasional, kita jangan bagi ruang kepada yang perkauman itu menakut-nakutkan Melayu. Baik, Saya tak tua lah, saya tua lah juga. Saya dah 45, nak masuk 46. Kan? Tua lah juga. Tapi uncle ada banyak lagi lah yang tua uncle kat sini. Ada juga pakcik-pakcik yang lebih tua kan. Walaupun saya tak adalah tua mana, tapi dulu kecil-kecil dulu saya banyak membaca. Baca buku sejarah. Saya dekat sekolah, saya sebenarnya nak jadi ahli sejarah, sejarawan. Daripada kecil lagi, saya mula-mula pandai membaca. Dari kecil lagi saya baca buku sejarah. Darjah 2 pun saya dah baca buku sejarah yang tingkatan 4, tingkatan 5 semua. Jadi saya banyak baca sejarah. Kalau orang kita, terutamanya yang Melayu, baca buku sejarah daripada 70 tahun lepas sampai ke arah merdeka, kemudian tahun 60-an, 70-an, 80-an. Tak? Selain daripada peristiwa 13 Mei, selain daripada itu sekali saja, sebenarnya dalam sejarah kita, jarang sangat timbul soal perkauman. Zaman sekarang, timbul takut kepada orang Cina ni, lebih banyak daripada zaman 70-an, 60-an, 80-an. Dia tak masuk akal. Sebab begini, dulu 60-an orang Melayu banyak miskin. 70-an orang Melayu banyak miskin. Memang jurang di antara orang Melayu dengan orang Cina besar. Banyak Melayu di kampung, termasuklah keluarga saya sendiri. Semua orang kampung, semua pandai-pandai duduk kampung, pekerjaan pun kerja kampung, pendapatan pun pendapatan orang kampung. Jadi betul lah kalau banding dengan Cina, nampaklah Cina ni di bandar berniaga yang lebih berpendidikan dan macam-macam. Tahun 60-an macam itu, tahun 70-an, dan makin lama, orang Melayu makin banyak pergi sekolah, pergi universiti, balik luar negara. Jadi sebenarnya daripada tahun 60-an, 70-an, 80-an, sebenarnya orang Melayu makin lama makin banyak yang kaya. Kalaupun tak kaya macam kroni-kroni UMNO, tapi jauh lebih kaya daripada mak bapak zaman dulu. Mak bapak zaman dulu naik basikal, tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an, anak-anak dah mula naik motor, ada kereta dan lain-lain. Secara logiknya, bila orang Melayu lebih ramai kaya, berpendidikan, daripada rumah kayu dekat kampung, mula ada rumah batu, daripada naik motosikal, ada kereta. Secara logiknya, lebih ramai orang Melayu yang berpendidikan, beruang. Sepatutnya lebih ramailah orang Melayu ni yang tak takut kepada siapa-siapa. Sepatutnya begitu. Sebab itu dulu tahun 70-an yang UMNO duk bising sangat tentang dasar ekonomi baru, pasal kedudukan Melayu, kebajikan Melayu, itulah tujuan dulu tahun 70-an bagi beasiswa kepada anak-anak Melayu yang miskin. Bukan nak suruh orang Melayu tu kaut semua untuk dia. Supaya kita tutup jurang di antara kaum di negara ini, ambil duit rakyat, bagi lebih kepada yang Melayu, yang miskin, supaya bila dia pergi sekolah, masuk universiti, dia jadi engineer, supaya dia lebih yakin dan itu akan menyelesaikan masalah perkauman dalam negara kita. Tapi dunia terbalik sebab UMNO. Sebab itu kalau kita baca buku sejarah, soal perkauman ini, dia mula jadi isu besar pertengahan tahun 80-an je. Sebelum itu tak isu besar. 70-an tak isu besar. 80-an tak isu besar. Sebab itu kalau tanya yang tua-tua, yang pakcik uncle yang tua,
Tanya juga yang orang Melayu yang tua-tua zaman dulu. Dulu dia pergi sekolah, tak ada isu pun perkauman ni. Yang Melayu, yang Cina, yang India boleh jadi kawan. Tambah kalau Cina macam tu, tu bukan Cina, tu Jawa. Tambah kalau macam Ang Sulim, dekat Sekincan ni. Orang tengok dia, apa orang tak kata dia Cina, orang kata dia Jawa. Jadi tak jadi masalah dulu. Kenapa jadi masalah sekarang? Kenapa sampai dalam keadaan kita negara dah teruk sangat? Sampai yang Melayu, Cina, India semua tahu negara perlu berubah. Kena tukar pimpinan. Tapi ada lagi yang agak besar golongan pengundi atas pagar Melayu yang dia memang dah benci UMNO. Dia tak nak dah UMNO tapi dia bimbang. Tu yang dia duk tanya, betul ke ni kalau kita undi Pakatan Harapan ni Cina ambil alih? Sebab itu saya nak beritahu malam ini kat Sungai Besar, tak apalah, semua boleh dengar. Saya juga nak beritahu yang menonton di luar. Yang akan datang tanya saya, setiap kali saya berkempen seluruh Malaysia, yang akan datang tanya saya, betul ke YB kalau Pakatan menang ni Cina ambil alih kuasa? Soal perkauman di negara ini hanya timbul dalam pertengahan 80-an bila UMNO berpecah dan bermasalah. Dalam sepanjang 80-an, 90-an sampai sekarang saudara-saudari, soal takut kepada Cina hanya timbul bila kepala-kepala dalam UMNO nak hilang kuasa. Itu saja. Kalau tak timbul soal Cina, soal takut Cina ambil alih. Sebabnya mudah. Siapa orang paling ramai dalam negara ini? Melayu. Agama apa paling banyak dalam negara ini orang dia, penganut dia? Islam. Orang Melayu pula dari segi kadar pertumbuhan penduduk, kadar kelahiran, orang Melayu jauh lagi tinggi kadar kelahiran tahunan dia berbanding dengan Cina atau India. Maksudnya, makin lama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun daripada sekarang, penduduk Melayu lagi ramai. Jadi apa nak takut? Kalau kita pakai logik kita, tak masuk akal takut kepada orang Cina. Tak masuk akal. Sebab itu saya nak sentuh malam ini bukan soal semata-mata pasal politik. Saya orang Terengganu. Melayu pekat lah, pekat Melayu saya ni. Saya datang daripada kampung kat Terengganu. Dekat Terengganu, Cina pun tak banyak. India pun tak banyak. Ada berapa orang je Cina dengan India dekat Terengganu. Yang lain tu semua Melayu semua. Dalam Melayu, ada jenis Melayu macam Haji-Haji pula. Tu Melayu jenis yang lain tu. Jadi orang selalu tanya saya, macam mana orang Melayu datang daripada negeri yang pekat Melayu macam Terengganu, tapi you tak takut ke pasal orang Cina ke apa? You tak bimbang? Saya ada jawapan saya. Masalah pertama negara kita ialah kerana kita tidak bercampur gaul. Yang Melayu duduk dengan yang Melayu, yang Cina duduk dengan yang Cina, yang India duduk dengan yang India, dan ini bukan salah rakyat. Ini memang telah dirancang dan sistemnya menjadi begitu kerana UMNO belajar daripada British dahulu, sistem pecah dan perintah. Kamu asingkan yang Cina, yang Melayu, yang India, maka kamu kawal mereka mengikut parti MCA, parti MIC supaya mudah dilaga-lagakan di antara mereka. Asalkan taiko-taiko dekat atas, yang UMNO, yang MCA, yang MIC, asal kamu dapat satu, aku dapat satu. Lu dapat wang, gua dapat wang. Yang bawah ni gaduh tak apa, sebab kalau Melayu gaduh benci dekat Cina, Cina takut dekat Melayu, yang India macam mana? Lagi banyak dia orang bergaduh dekat bawah, lagi dia tak ada masa nak tengok pimpinan Melayu, Cina, India dalam barisan nasional makan rasuah, mewah hidup, tak jaga rakyat. Jadi sistem kita telah dibuat begitu daripada dulu. Jadi orang tanya saya,
You tak bimbang ke pasal Cina? Kadang-kadang orang PAS dengan UMNO ni lagi jahat. Dia maki saya seolah-olah saya ni dah tak ada, langsung tak ada kemelayuan. Saya sebenarnya memandang isu ini dengan cerita yang lebih lain sikit daripada sudut pandang lain. Saya orang Melayu. Saya tahu tanggungjawab orang Melayu di negara ini jadi pemimpin. Sebab negara ini majoriti orang Melayu. Yang akan jadi pemimpin ialah orang Melayu. Kalau pemimpin Melayu itu tidak bagus, orang Cina pandai jaga diri. Daripada dulu lagi, mereka pandai-pandai jaga diri sendiri. Dia tak makan gaji dengan kerajaan. Dia susah-susah, dia jaga sendiri. Dia pandai jaga diri orang Cina. Orang Melayu, saudara-saudari, bergantung hampir sepenuhnya selama ini kepada kualiti dan juga jenis pemimpin yang ada dalam kerajaan. Kalau pemimpin Melayu itu bagus, negara ditadbir dengan baik, hasil yang baik daripada pentadbiran itu akan sampai kepada rakyat keseluruhan dan yang paling dapat untung ialah orang Melayu. Tapi kalau pemimpin Melayu itu jenis sakau, bodoh, malas, mencuri, menipu, maka negara yang ditadbir itu akan jadi kucar-kacir, wang, ekonomi, kekayaan tidak berkembang, sedang orang Cina boleh jaga diri masing-masing, orang Melayu akan jadi mangsa paling utama kerana orang Melayu masih lagi banyak bergantung kepada kerajaan. Sebab itu saya tak masuk UMNO, saudara-saudari. Daripada kecil saya tak suka UMNO. Walaupun masa kecil-kecil dulu saya tak berminat dengan politik. Sebab utama dia, saya tengok makin lama yang ada dalam UMNO ni, dia tak fikir dah pasal rakyat dekat bawah. Dia fikir pasal diri dia. Bila dia fikir pasal diri dia, selain daripada dia curi duit, penyelewengan semua, bagi dia, lagi banyak rakyat Melayu, Cina, India ni bergaduh, lebih baik untuk dia. Sebab itu orang Melayu dulu-dulu kan, 10-11 tahun yang lepas, bila saya mula tampil, saya dedahkan skandal satu-satu. Sekarang cerita Lembu Kondok keluar balik. Aku ingat dah habis dah keluar balik. Sebab kes kerajaan Saman keluarga Datuk Seri Shahrizad itu sekarang sedang berlangsung dibicarakan dalam mahkamah. Itu kes yang mula-mula sekali. Masa itu orang Cina ingat saya kejar lembu. Saya mula-mula bertanding dekat Pandan 2013. Orang Cina sekarang ini budak yang lembu tu kan. Budak lembu dia panggil aku. Masa itu ramai orang Melayu yang marah kat saya yang dalam UMNO ni. Dia kata Rafizi ni jahat. Jadi mainan orang Cina untuk menghancurkan perniagaan orang Melayu. Dia ni memang tak suka orang Melayu. Keadaan dia berbeza, saudara-saudari. Saya rasa cara yang paling baik untuk jaga orang Melayu. Ni orang Cina ada ni. Kita tak macam UMNO MCA. Kita cerita pasal orang Melayu depan orang Cina. Kita cerita pasal orang Cina depan orang Melayu. Kerana orang Cina, orang Melayu, orang India, kita semua bersaudara dalam negara ini. Kita tak ada negara lain dah. Takkan nak suruh orang Sulim pergi ke Jawa. Dia ada sungai besar ni. Jadi kita bersaudara. Sebab itu, cerita Melayu juga cerita Cina juga cerita Melayu. Saya ada pandangan yang lain. Kenapa kita kena lawan orang-orang yang Melayu, yang dalam UMNO, yang dalam Bersatu, yang dalam PAS? Sekarang GTA juga banyak sangat dah, aku dah tak tahu dah sekarang ni. Kenapa kita kena lawan Melayu yang macam itu? Sebab kalau nak jaga Melayu, bukan dengan cara tindas orang lain.
Kalau tindas orang lain, maksudnya kita rampas hak orang lain. Siapa-siapa pun lah. Kalau kita orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India, kalau kita naik dengan cara memijak orang lain, ataupun dengan cara kita rampas hak orang lain, percayalah, lama-lama orang akan pijak kita balik. Kalau Melayu nak memimpin, kita kena dihormati. Cara kita dihormati oleh orang Melayu sendiri, oleh orang Cina sendiri, oleh orang India. Bukan dengan cara kita guna kuasa dan menakut-nakutkan orang lain. Cara kita dihormati ialah dengan jadi lebih cerdik, lebih rajin, lebih amanah. Orang tahu, yang Melayu pun tahu, Cina pun tahu, India pun tahu, kalau dia jadi pemimpin, oleh kerana dia akhlak baik, dia cerdik, dia pandai, bagi tugas kepada dia, dia akan buat dengan sebaiknya dan kebaikan itu dapat kepada semua. Melayu, Cina, India semua dapat, maka semua orang akan hormat dia. Sama macam kita pergi ke pejabat lah. Kita pergi pejabat, kalau bos kita itu orang yang cerdik, dia rajin, dia baik, dia bertimbang rasa, dia adil, semua orang suka kat dia. Orang bawah suka kat dia, orang bawah akan kerja dengan rajin, orang bawah akan doakan dan menyumbang kepada syarikat berkembang besar. Tapi kalau bayangkan, bos tu macam sial. Tiap-tiap hari lah, orang curi jam lah, ponteng lah, malas nak buat kerja lah. Akhirnya, syarikat jadi bangsa, yang bos itu pun hidup tak aman. Konsep dia sama. Sebab itu, kalau kita tak perbetulkan keadaan ini, iaitu kepala otak UMNO, dan sekarang ini telah berjangkit kepada kepala otak Bersatu dan juga PAS. Kepala otak dia ialah, lebih baik kita letak Melayu-Melayu yang bodoh, asalkan kita Melayu, kita ambil duit orang semua, tapi sebab kita pegang kuasa, kita malas pun tak apa, asalkan kita boleh hidup senang. Itu yang berlaku sekarang. Sebab itu sekarang, bukan Melayu je yang marah, orang Melayu pun marah. Sebab orang Melayu pun dah jadi mangsa yang sama. Dulu-dulu, yang kerja, yang bisnes, mungkin banyak orang bukan Melayu. Sekarang, orang Melayu pun banyak buat bisnes. Orang Melayu pun banyak kerja macam bisnes kecil-kecilan. Orang Melayu pun faham perasaannya bila kita tengok yang dekat atas tu, macam saya duk sebut Mangku Bumi sekarang ni kan. Kontraktor Melayu besar, kontraktor UMNO ni kan. Orang tengok dia company pun bukanlah hebat sangat. Tapi sebab dia ada kaitan dengan pimpinan-pimpinan UMNO, projek berbilion-bilion disapu kat dia. Melayu pun tak dapat, Cina dengan India lagilah tak dapat. Sebab itu saya nak beritahu kepada yang Melayu. Dan saya bukan bercakap dengan orang Sungai Besar saja, ramai yang menonton dekat luar. Kita ni 10 hari daripada pilihan raya. Mana yang kita nak? Pilih parti yang mengaku Melayu, tapi dia curi duit kita. Kita nak ke yang macam itu? Bukankah lebih baik kita pilih Pakatan Harapan yang kita tahu Melayu-Melayu dalam Pakatan Harapan ini, sementara kami tak mendabik dada macam Jamal, konon dia seorang je Melayu, buat malu Melayu je. Adakah Melayu pakai tuala depan pejabat menteri besar? Sampai sekarang Melayu kena gelak kat orang. Walaupun kita tak mendabik dada macam Melayu macam itu, saya boleh sebut paling kurang pimpinan Melayu dalam Pakatan Harapan dihormati oleh bukan saja orang-orang Melayu, tetapi juga dihormati oleh orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, malah dihormati di seluruh negara. Dunia pun.
Paling kurang kita yang Melayu dalam Pakatan Harapan ini, kalau kita mewakili orang Melayu, kalau kami mewakili negara, tak adalah orang Melayu dekat Malaysia malu tunduk sebab yalah dia pergi, kalau tengok Datuk Seri Ismail Sabri dulu, Allah dia pergi dekat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, malunya lah kita. Paling kurang orang tengok pimpinan dalam Pakatan Harapan, orang ada hormat kepada orang Melayu. Sebab itu kepada pengundi Melayu yang takut ini, mana kamu nak pilih? Kamu nak pilih pimpinan yang konon mengaku Melayu tetapi memalukan Melayu, atau kamu nak pilih pimpinan yang walau kami tak memperdagangkan soal perkauman dan agama, tapi watak kami, jiwa kami, kelakuan kami, kepandaian kami sebenarnya lebih baik daripada Melayu-Melayu yang ada dalam Perikatan Nasional, yang ada dalam UMNO Barisan Nasional. Dan yang paling penting begini, kalaupun ini soal takut kepada Cina ke Melayu, soal Melayu ni, kita orang biasa, baik yang Melayu, Cina, India, kita kena fikir pasal perut kita. Saya memang fikir pasal perut tiap-tiap hari sebab dia makin bulat sekarang. Kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada umur tua, di masa tua. Bagaimana kerajaan yang kita pilih itu, dia akan ada kesan yang besar kepada kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebab itu, kalaupun kamu bimbang pasal Melayu lah kononnya, dalam tempoh 10 hari ini, fikir benda ini. Dah 20-30 tahun, masalah-masalah yang ada dalam negara ini tidak diselesaikan. Lama mana dah kita bercakap tentang harga barang naik? Saya dah muak dah cerita dengar pasal harga barang naik. Daripada saya di universiti balik Malaysia, daripada luar negara balik Malaysia, daripada kerja korporat jadi wakil rakyat, kemudian buka syarikat sendiri, dah 30 tahun kita cerita pasal harga barang naik. Tak bosan ke? Maksudnya 30 tahun kerajaan yang UMNO itu, kemudian sekejap saja Pakatan Harapan sambung pula dengan kerajaan UMNO Barisan PAS. Dia bersilih ganti menteri kaya raya. Tapi kita tetap benda yang sama. Harga barang tak selesai. Soal gaji. 20 tahun dah kita cerita pasal soal gaji. Kau tanya kaki tangan awam. Saya pergi ceramah mana-mana. Letih aku angguk. Sebab semua kata, YB kalau menang boleh tak tengok gaji dan pencen kami? Aku, ya insyaAllah. Letih. Berpuluh tahun tak selesai. Maksudnya yang Melayu, yang Cina, yang India, orang politik dekat atas tu pumpang. Kita tetap yang sama. Di tapak kaki yang sama tiap-tiap tahun. 20 tahun. Sebab itu, kalaupun kita, yang Melayu yang duk bimbang, kalaupun ada ragu-ragu kebimbang, fikir pasal anak kita. Fikir pasal masa tua kita. Kerana telah terbukti, kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dah 60 tahun lebih, kemudian bersambung pula baru-baru ini 33 bulan, dah terbukti mereka bukan saja gagal untuk menyelesaikan masalah kita, dia dah habis modal, putus akal dah nak buat macam mana. Sebab itu saya tengok manifesto pilihan raya, saya kata habislah Malaysia. Orang cerita pasal ekonomi, orang cerita pasal gaji tak naik, orang cerita pasal kos sara hidup, orang cerita pasal anak-anak keluar universiti tak dapat kerja. Satu haram dia tak sentuh, saudara-saudari. Janji dia apa dia? Kalau menang pilihan raya, pekerja-pekerja masa hari lahir kamu dapat cuti. La ilaha illallah. Macam itu bagi anak aku yang kat tadika pun dia boleh jadi Perdana Menteri. Bagi cuti dia. Tu saya kata, celaka betul dia orang ni. Dia tak fikir orang macam aku majikan. Malaysia ni,
dah memang atas rekod, negara yang paling banyak cuti dalam dunia. Segala cuti ada. Kawan-kawan yang dekat Sungai Besar ni tak faham sebab you tak pernah kerja dekat UK. Aku kerja kat UK dulu kan. Gila banyak cuti kat Malaysia ni. Kat UK cuti ada beberapa hari je. Malaysia ni macam-macam cuti. Tu tak campur cuti peristiwa. Dan Malaysia macam-macam peristiwa ada. Cuti peristiwa saja tak. Jadi kalau jadi majikan, macam saya, ada 150 orang yang saya kena bayar gaji setiap bulan kan. 150 hari pekerja cuti sebab hari jadi dia. Mampu aku. Sebab majikan kena bayar. Maksudnya 150 hari ni, kerajaan UMNO ni, pandai-pandai je dia umum. Kalau kami jadi kerajaan dapat cuti masa hari lahir kamu. Kalau kerajaan bayar kat kami untuk bayar gaji pekerja, tak apalah. Dia suruh kita bayar bagi cuti, tapi kita pandai-pandai sendiri. Ambil duit poket, kita bayar. Bayarlah macam itu. Tapi menunjukkan macam mana, dia sekarang ni langsung tak ada idea dan putus akal dah macam mana nak selesaikan masalah. Sehingga bila kita masuk dalam pilihan raya yang cukup penting ini, manifesto yang utama bagi cuti masa hari lahir. Sebab itu saya kata, kepada yang atas pagar, terutamanya yang Melayu, mengundi ini ialah untuk mengundi tukang rumah yang kita nak lantik supaya bina rumah sebiji yang macam kita nak. Ni orang kat Sungai Besar mungkin biasa lah. Nak buat rumah. Kau tak pun nak sambung dapur pakcik kat belakang. Nak sambung dapur, bagi dapur cantik sikit lah. Duk berkira-kira, tengok yang itu tu nampak macam dia ni mungkin mahal RM500. Orang kata dia buat kerja bagus, tapi dia mahal RM500-600. Mari lagi seorang kontraktor, nama dia Jamal. Jamal datang, Jamal kata tak apa. Saya boleh buat, murah lagi RM2,000. Bagi dah lukis plan semua, beritahu, bagi duit kat dia semua, gini tak. 1 bulan tak mula lagi. 2 bulan tak mula lagi. Habis 1 tahun, duit dia kebas, dapur tah ke mana. Tiba-tiba dapat tahu Jamal yang kontraktor dapur tu dah jadi calon UMNO untuk bertanding kat Sungai Besar. Macam tu lah. Bayangkan kita nak buat rumah, kita sudah tentu nak pilih kontraktor yang paling baik. Supaya rumah yang kita nak buat tu dengan duit kita tu dia jadi sebiji yang macam kita nak. Kita bagi dia RM10,000, RM10,000 tu nampak jadi cantik. Kita kata nak pakai tile macam ini, macam tile tu lah yang keluar. Bukannya kita kata nak tile macam ini, datang mozaik zaman Tok Kaduk dulu. Sebab dia dah curi duit. Orang suruh beli tile, dia pergi beli benda lain. Pilih kerajaan sama macam tu juga. Kita yang bos. Kita lantik kerajaan supaya mereka buat kerja untuk selesaikan masalah-masalah yang ada. Masalah kita, anak kita perlukan pekerjaan yang baik. Masalah kita kalau bandar-bandar yang seperti Sungai Besar, walaupun tak jauh daripada Kuala Lumpur, tapi jurang di antara tahap kehidupan, gaji, mutu pekerjaan di antara Sungai Besar dengan Kuala Lumpur, langit dengan bumi, saudara-saudara. Kalau kerana tak ada pilihan raya ni, ramai kita tak sampai pun kat Sungai Besar. Walaupun tak jauh daripada Kuala Lumpur. Masalah kita ialah ramai orang-orang yang dah pencen, yang dah berumur, tak bekerja lagi, dia tak ada pencen. Kalau dia ada kumpulan wang simpanan pekerja pun tak banyak, 20-30 ribu. Kalau tak hidup lama, tak apa. Kalau hidup lama, takkan nak kerja, lepas dah pencen umur 60, habis duit umur 65, 66 kerja balik. Sebab mana ada orang tua ni yang bekerja? Kecuali lah orang-orang Sungai Besar ni nak jadi macam Mahathir, bekerja sampai umur 97. Kalau tidak, kita semua nak pencen duduk baik-baik. Ini semua masalah-masalah yang sekarang masuk pilihan raya, UMNO pun tak nak sentuh, Bersatu pun tak nak sentuh, PAS pun tak nak sentuh.
Sebabnya kerana mereka tak berminat untuk selesaikan masalah-masalah ini. Bila mereka tak berminat dan mereka hanya berebut untuk menjadi menteri, jawatan besar. Kerana kita duk bayar gaji dia ni, dia tak minat, dia nak dapat kelebihan saja. Akhirnya, sebab itulah satu-satunya benda yang keluar ialah soal perkauman. Kalau tengok dalam WhatsApp sekarang ni, orang duk tunjuk kat saya ni. Saya malu. Saya malu dengan terutamanya kalau yang duk hantar forward itu ialah Melayu-Melayu yang berpendidikan. Sia-sia kamu pergi universiti. Sia-sia negara melabur bagi kamu cerdik, dapat pendidikan yang baik, tambah kamu pula dulu dapat beasiswa, pernah belajar luar negara, duduk dengan Mat Salleh. Tapi balik jadi macam itu. Malu kita. Sedangkan kamu ada pendidikan tinggi, konon cerdik, konon ada jawatan baik, tapi kamu tak ada hujah, kamu duk sibuk takut-takutkan orang kalau undi Pakatan Harapan, oh habislah kita sebab Cina ambil alih. Kalau Melayu cerdik, baik yang dekat syarikat, baik yang dekat jawatan, dalam jabatan-jabatan, baik yang dalam ahli politik. Kalau kita pilih Melayu yang cerdik, yang jujur, yang rajin, kita nak takut apa? Melayu yang macam itu akan dapat berhujah dengan baik dan menguruskan dengan baik kawan-kawan yang bukan Melayu. Masalah kita, kalau kita lantik Melayu yang macam Jamal, lantik Jamal jadi wakil rakyat, Jamal masuk jadi menteri, tak mampus kita. Jamal mewakili kerajaan Malaysia, pergi berunding dengan kerajaan UK, mampus kita, saudara-saudari. Masa tu memanglah kita kena buli. Tak payahlah Jamal pergi jumpa UK, Jamal jumpa Ang Sulim pun kena buli dengan Jawa tu. Sebab Jamal tak cerdik. Tak ada lagi ke Melayu yang lagi cerdik daripada itu yang kita nak pilih. Sebab itu persoalan dia, saudara-saudari. Bukan soal Pakatan Harapan, bukan soal pilih parti ini Melayu terjaga. Pilih yang ada kepribadian, akhlak yang baik, yang jujur, yang kita perhati hidup dia, dia ni tertib. Kerja baik, rekod baik, amanah, boleh menguruskan kawan-kawan dan pentadbiran. Sebab itu di Sungai Besar, PKR dan PH ambil keputusan berani, minta seorang yang profesional macam ini bertanding dekat Sungai Besar. Supaya kita nak tunjukkan, ini cara kita bela Melayu yang akan bela juga orang Cina dan orang India dan orang yang lain. Kalau kita letak orang macam Haji Saiful Yazid, dia ada kelayakan, dia ada pengalaman yang besar. Dia tak perlukan politik untuk ada hidup yang baik. Dia telah dihormati di dalam dan luar negara. Apa kita nak bimbang dia berbincang dengan kawan-kawan Cina dekat Sungai Besar? Takut sangat. Kalau dia boleh uruskan yang perkara-perkara rumit, projek bilion-bilion, kalau dia boleh bertugas di peringkat antarabangsa dan dengan latar belakang yang baik menguruskan zakat, dia juga anak Selangor, dia juga datang daripada bukan keluarga bangsawan. Itu cara kita bela Melayu, saudara-saudara. Dan saya nak kawan-kawan yang Cina tahu bahawa itu cara kita dalam Pakatan Harapan menetapkan pimpinan masa depan kita yang Melayu, kerana kita nak pimpinan yang Melayu itu bukan hanya jadi pimpinan Melayu. Kita nak dia jaga orang Melayu, kita nak dia jaga orang Cina, kita nak dia jaga orang India. Sebab negara ini perlukan semua orang. Kita negara kecil, bangsa yang kecil. Kita ada 30 juta orang je. Tahu ke tidak, 30 juta orang tu sikit. Masalahnya Jamal, dia tak pernah keluar daripada Sungai Besar. Dia ingat Sungai Besar ni sebesar-besar je. Tak sikit. Masalah. Saya dulu daripada kampung, aku ingat kampung aku dekat Terengganu tu sebesar-besar dunia dah. Saya ingat saya dekat kampung,
dapat nombor 1 tiap-tiap tahun. Aku ingat akulah paling cerdik sekali dalam dunia. Sampailah saya dapat pergi sekolah asrama penuh dekat Kuala Kangsar. Barulah aku tahu rupanya aku tak cerdik mana pun. Ramai lagi orang cerdik. Baru saya tahu bahawa sebenarnya kalau nak kekal cerdik, kena kerja kuat. Sebab ramai orang cerdik dalam dunia. Jadi, dah dekat Malaysia, ingat okey, selesai SPM bagus, dapat beasiswa pergi Scotland. Masa tu aku ingat aku cerdik lah. Duduk dengan Mak Saleh. Rupanya ada lagi Mak Saleh lagi cerdik. Kena belajar lagi. Kena rajin lagi. Masuk universiti pun macam itu. Maknanya setiap kali kita rasa kita hebat, kalau kita duduk dalam kempompong kita, lama-lama kita akan jadi malas dan malas. Yang cerdik pun jadi bodoh. Sebab itu orang Melayu, orang Cina dan orang India di negara ini, kita kena tahu bahawa kita negara yang kecil. 30 juta rakyat kita ini cukup kecil. Kalau dekat Cina, satu bandar dia 20 juta orang. Satu bandar 20 juta. Bayangkan kalau yang dalam UMNO ini, dia rasa dia cukup hebat. Kalau dia boleh jadi menteri, dia rasa dia cukup kaya. Bayangkan kerosakan yang dia akan lakukan kepada negara, kepada rakyat. Sebab dia lupa sebenarnya untuk negara ini kekal, makmur dan maju, dia kena ajar dan pastikan setiap yang Melayu, Cina, India kekal bersaing, kekal belajar, terus berusaha. Sebab kita ni sampai bila-bila kena bersaing dengan rakan-rakan keliling kita yang jauh lagi laju, lagi besar dan lagi kaya daripada kita. Itu sebenarnya cara kita menjaga orang Melayu saudara-saudari. Bukan jaga orang Melayu dengan letak kaki samsing sebagai pemimpin. Bukan jaga orang Melayu dengan letak orang yang memalukan orang Melayu sendiri macam Jamal, konon untuk menakut-nakutkan orang bukan Melayu. Cara kita jaga Melayu ialah kita latih yang cerdik-cerdik, yang bagus-bagus, yang pandai-pandai supaya dia rendah diri, supaya dia tahu kedudukan dia dalam dunia ini, supaya dia terus bekerja, supaya dia terus memimpin dan sama-sama naikkan orang lain. Dengan cara itu, baru Melayu takkan takut dengan bayang-bayang sendiri macam yang UMNO, yang Bersatu dan yang PAS mainkan sekarang. Jadi, saya yakin sebenarnya orang Sungai Besar cerdik-cerdik. Saya tempat lain saya tak kisah sangatlah, tapi saya nak satu permintaan sajalah kat Sungai Besar. Korang buatlah apa yang patut. Aku tak nak jumpa Jamal dekat parlimen nanti. Susah. Saya tak boleh bayangkan saya masuk parlimen, Allahu Akbar, ada Jamal ni, ya Allah. Apa dia buat? Saya ingat dulu ada Bu Mokhtar pun dah cukup seksa dah. Lepas ni, kalau ada Bu Mokhtar, ada Jamal lagi, memang demam saya tiap-tiap hari kat parlimen tu. Pening. Jadi orang Sungai Besar, yang Melayu, yang Cina, yang Banjar, yang India, semua kawan-kawan, pastikan bahawa kali ini, dia bukan soal PH ke, bukan soal UMNO, bukan soal PAS Bersatu. Negara kita perlu mula berubat. Lama sangat dah dia sakit. Dah 40 tahun macam saya sebut, sampai sekarang masalah yang saya daripada kecil sampai sekarang tak selesai-selesai. Jadi kita kena mula berubat. Dan mula berubat, maksudnya kita perlukan permulaan yang baru. Permulaan yang baru supaya kita tidak warisi cara yang lama yang telah terbukti gagal. Kita tak, kalau kita nak jaga Melayu ni, kita pilih 4-5 orang kroni, bagi dia projek bilion-bilion, dia kaya raya, yang kat bawah ni miskin, macam biasa. Kita kena pastikan bahawa cara baru kita ini ialah kita galakkan dan bantu semua yang miskin dan yang cerdik. Tak kisah kamu Melayu ke Cina, India ke. Dan sudah tentu yang paling ramai yang akan dapat bantuan ialah orang Melayu. Sebab Melayu yang paling banyak.
Dan bila kita lahirkan yang Melayu yang macam ini, insya-Allah dia jadi Melayu yang yakin. Dia tak takut dekat orang. Dia berani, dia ambil risiko, dia bertanggungjawab. Dan kita didik dia supaya dia jangan sakau duit macam yang kita pernah tengok sebelum-sebelum ini. InsyaAllah saudara-saudari, kalau kita buat yang begitu, saya harap sebelum aku mati, isu perkauman ni tak timbul. Tak ada dah. Saya yakin sebenarnya dia tak ada dah lepas ni. Sebab macam saya sebut, isu perkauman ini hanya timbul bila UMNO goyang. Setiap dekad, bila UMNO goyang, dia nak kalah besar, timbullah orang Cina. Tak pasal-pasal. Komunis pun ada, Cina pun ada, DAP pun habis keluar semua. Kalau tidak, tak ada apa pun. Sebab itu saya rasa insya-Allah kalau kita buat yang betul-betul kali ini, dan Pakatan Harapan menang, insya-Allah UMNO pun lepas tu saya ingat makin turun ke bawah dan turun ke bawah dan turun ke bawah. Inilah kali terakhir kita masuk pilihan raya dengan terpaksa bertempur soal perkauman. Lepas ini kita bertempur soal siapa yang lagi rajin, siapa yang lagi pandai, siapa yang lagi banyak boleh wujudkan peluang pekerjaan untuk anak-anak yang muda. Siapa yang kita nak bagi beasiswa. Gaji yang mana kita nak naikkan. Kita bincang yang itu, saudara-saudari. Jangan bincang dah soal perkauman, soal takut. Sebab aku rasa malu. Malu. Ada ke Melayu duk takut dekat orang Cina? Kita orang paling ramai kat sini. Kau nak takut apa? Jadi susah kita nak membesarkan anak-anak kita menjadi yang yakin, yang cerdik, yang berjaya. Kalau dia membesar dalam keadaan orang Melayu takut kat semua. Lepas ni kucing pun dia takut. Jadi insya-Allah saya yakin kita dah buat yang terbaik untuk tampilkan calon yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di PKR Sungai Besar ini yang banyak membantu kita untuk menjalankan kempen ini, kerana memenangi Sungai Besar adalah cukup penting untuk dua sebab. Satu, sebab kita nak sampai ke Putrajaya. Untuk menang sampai Putrajaya, kita kena menang Sungai Besar. Tapi sebab yang lebih penting, kenapa kita kena menang Sungai Besar, aku tak nak jumpa Jamal Jamban dekat parlimen nanti. Jadi, kalau Jamal pergi ke parlimen, saya tak datang dah Sungai Besar ni. Tak nak datang dah Sungai Besar ni. Merajuk berpuluh tahun lepas tu tak nak datang Sungai Besar. Sebab orang Sungai Besar pilih Jamal pergi ke parlimen. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Kita ada 10 hari lagi. Sampaikan kepada semua, bantu kawan-kawan yang muda-muda. Beritahu yang muda-muda supaya keluar mengundi ramai-ramai. Yang Melayu tolong sampaikan salam saya. Jangan takut. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada. Saya ada. Kami Melayu. Kami bukan Melayu yang macam dalam UMNO. Kami tak takut ke apa-apa. Datuk Seri Anwar dah masuk penjara. Saya lock up dah berapa kali. Jatuh hukuman 3 tahun, 4 tahun pun dah kena, saudara-saudari. Kami jenis Melayu yang sanggup hilang segala-galanya. Tak takut. Jadi kalau kami macam ini, dah ada rekod yang baik, yang panjang, tak makan saman, siapa-siapa pun kami lawan. Apa yang nak ditakut sangat kalau Pakatan Harapan menang, saudara-saudari? Yang patut takut hanyalah mereka yang sakau duit. Kalau tak sakau duit, jangan bimbang. Kau curi duit, memang kita kejar kamu. Banyak lagi bilik sebelah Najib, dekat Kajang ada lagi tu kan. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan yang terbaik. Dan insyaAllah kita menang Sungai Besar. Tapi kita kena kerja dengan lebih kuat lagi. Kita kena sampaikan, yakinkan, pujuk, pastikan pengundi-pengundi kita faham bahawa ini soal anak-anak kita. Bukan soal takut kat Cina lah, takut kat DAP lah. Ini soal anak kita. Anak Cina pun merana macam kita, anak kita juga. Semua merana sekarang. Yang suka hati kat atas, 45 ekor kat atas. Yang lain semua merana. Jadi tanggungjawab kita, peluang yang ada. Dan saya ingat ini peluang yang terbaik. Saya dah jaga pilihan raya ni sejak 2011 untuk PKR.
ini peluang yang lebih baik daripada tahun 2018 untuk Pakatan Harapan membentuk kerajaan, saudara-saudari. Jadi jangan kita sia-siakan. Saya pun 11.50 kita balik kot tak? Jauh tau nak balik KL ni 2 jam daripada Sungai Besar. Saya setiap kali nak sampai Sungai Besar, saya go kepala. Saya kata ni macam nak pergi Segamat je ni. 2 jam kan. Jadi insyaAllah, balik esok pun nak bekerja. Saya nak tutup dengan kita sama-sama bagi semangat dan keyakinan kepada kita. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sebut sambut dengan Malaysia. Saya sebut kita kena yakin yang kita boleh saudara-saudari sambut dengan boleh. Okey? Ayuh! 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 Kita! Kuat lagi. Kita! InsyaAllah Jamal akan kekal di Jamban lepas ini. Terima kasih. Nandri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.